Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya M. Hilmi Osman. Okey, sebelum ini saya ada berkongsi dengan anda semua bagaimana tips untuk mendapatkan komposisi gambar yang lebih menarik atau yang lebih baik. Okey, pada kali ini saya ingin berkongsi dengan lebih terperinci lagi salah satu daripada tips tersebut, iaitu rule of third. Kenapa rule of third? Rule of third ini telah lama digunakan sebenarnya. Ia telah digunakan oleh para pelukis lukisan, di mana para pelukis juga menggunakan konsep rule of third ini untuk menghasilkan gambar yang lebih menarik untuk dilihat. Jadi ia bukan sahaja digunakan oleh seni fotografi dan juga videografi, ia juga telah lama digunakan dalam seni lukisan. Rule of third ni di mana kita membahagikan framing kita kepada 9 bahagian, di mana biasanya kita akan letakkan subjek itu di 4 titik yang wujud setelah kita membahagikan framing kita tersebut. Dalam kamera pun biasanya kita boleh aktifkan line rule of third ni supaya mudah untuk kita compose kita punya framing gambar kan. Jadi kenapa subjek yang diletakkan di 4 titik itu lebih menarik berbandingkan dengan subjek yang kita letak betul-betul di tengah? So apabila kita letak subjek di sama ada di tepi, di kiri atau di kanan, orang yang akan melihat gambar itu dia akan melihat subjek tersebut dan kemudian dia akan pergi kepada background yang ada di tepi, di kiri kanan subjek tersebut. Berbanding dengan jika kita meletakkan subjek itu di tengah, orang yang melihat gambar itu dia akan melihat pada subjek dan selepas itu habis. Dan bila kita letak subjek itu di tepi, kita akan lihat kepada subjek dan kemudian mata kita akan pergi kepada background. So di situ kita akan ada satu komunikasi lah antara subjek dengan background yang diletak di bahagian kiri atau kanan subjek tersebut. Berbanding dengan kita meletakkan subjek kita betul-betul di tengah-tengah framing kita. Ya, kecuali lah jika kita dalam video, jika kita merakam interview ataupun kita merakam percakapan seseorang yang memberi penjelasan dalam sesuatu perkara, dalam konsep itu sememangnya kita letakkan subjek itu di tengah kerana kita hendak viewer kita tu hanya konsentrate kepada subjek tersebut supaya kita lebih konsentrate apa yang dicakapkan oleh subjek tersebut. Okey, lagi satu, bila kita letak subjek contohnya di bawah, kita framekan subjek di bawah, so kita ada ruang di atas untuk kita berfikir. Kita tu maknanya orang yang melihat gambar tu, bila dia tengok subjek tu dan bila ada ruang di atas tu, dia ada sesuatu yang boleh difikirkan apa yang ada di atas subjek tersebut. Jadi itu memberikan satu komunikasi lah antara melihat subjek itu dan juga melihat pada background ruang kosong setelah kita meletakkan subjek kita di bawah, di kiri ataupun di kanan. Jadi sebab itulah rule of third ini boleh memberi impact kepada gambar yang kita hasilkan kerana terdapat komunikasi antara kita dengan subjek dan juga background yang diletakkan di kiri dan kanan. Dengan menggunakan konsep rule of third ni, kita boleh membuatkan viewer ataupun orang yang melihat gambar untuk berfikir lebih berbanding dengan subjek yang letak di tengah, maknanya dia mati dekat situ saja. Bila kita tengok subjek tu habis. Tapi kalau kita letakkan subjek itu di titik-titik yang kita katakan tadi, iaitu titik-titik rule of third itu, jadi bila kita tengok subjek tu, viewer tu akan boleh berfikir lagi kepada benda-benda yang lain yang ada di belakang subjek, sama ada background ataupun foreground. Sama juga dengan kita compose kita punya subjek dengan adakan foreground di depannya, dan foreground tu kita letak di tepi dan subjek itu terletak di titik-titik rule of third ini.
Jadi dia lebih dynamic, di mana kita nampak foreground dan kita nampak subjek. Tambahan pula pada subjek itu adalah manusia. Mata subjek itu biasanya kita akan letakkan di kawasan rule of third, di mana mata subjek itu memain peranan penting. Bila kita tengok gambar yang ada manusia, biasanya kita akan tengok ke arah matanya dahulu, sebab mata itu juga mempermainkan peranan penting lah. Kita tahu subjek itu tengah buat apa kan. Bila kita tengok mata subjek tu, sama dia jeling ke kiri, ke kanan ataupun ke arah depan kan. Jadi macam kalau contoh gambar ni, subjek tu mata je melihat ke arah kiri gambar. Jadi kita berikan ruang di sebelah kiri gambar yang menunjukkan subjek itu sedang melihat ke arah sesuatu lah, walaupun dalam gambar itu tak nampak apa yang subjek itu lihat. Okay, macam gambar ni pula, kita tengok subjek tu berada, kita letakkan di pada bawah. So maknanya bila viewer tu pandang, dia akan tengok kepada subjek tu, iaitu seorang yang berdiri di atas rakit tu, dan kemudian kita akan move forward, lihat kepada background di belakang subjek itu yang berada di atas. Dalam gambar ni dia punya background tu berada di sebelah atas. Jadi dia ada satu dinamik lah. Kita pandang subjek dan kemudian kita pandang ke belakang, ke arah background dalam gambar ini. Macam contoh yang ini, di mana kita lihat perbezaan apabila kita letak subjek itu di tengah dan kemudian kita ubahkan agar subjek itu berada di kiri komposisi gambar kita. Jadi ada perbezaan bila kita lihat subjek yang berada di tengah dan subjek yang berada di tepi. Sama macam gambar ni juga, kita lihat ke arah subjek yang duduk di dalam perahu tu, dan kemudian mata kita akan bergerak daripada subjek itu ke arah background dia yang berada di sebelah atas. Jadi kalau kita letak subjek ini betul-betul di tengah, jadi kita tengok subjek tu, kemudian kita tak boleh nak tengok ke mana dah. Kita hanya boleh tengok kepada subjek tu saja. Jadi memang utamanya kita utamakan subjek tersebut, tapi kita nak ada macam sesuatu yang boleh difikirkan oleh viewer yang melihat gambar ni, mana dia akan lihat subjek utama dan kemudian dia akan bergerak, matanya akan bergerak melihat ke arah background yang merupakan subjek kedua dalam gambar yang ini. Jadi itu antara kenapa kita perlu compose kita punya gambar menggunakan rule of third. Dia sebenarnya bukan rules, tetapi dia adalah konsep yang akan memberi impact kepada gambar yang kita hasilkan jika kita gunakan. Seperti yang saya kata dalam video yang sebelum ini, 5 tips compose gambar yang baik. Tidak semestinya kita menggunakan semua konsep rule of third. Kita boleh break the rules. Kita boleh letak juga subjek di tengah-tengah, tapi ia bergantunglah kepada situasi, keadaan serta apa yang kita hendak viewer kita tu nampak apabila melihat gambar yang kita compose. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe saya punya channel dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.